Perkara yang ketiga, golongan yang ketiga, kita akan habiskan 5, 2 lagi insya-Allah. Golongan yang ketiga, kata Imam Ghazali, jangan berkawan dengan orang yang fasik, pendosa yang besar. Orang fasik, pendosa kecil yang berterusan melakukan dosa. Kerana orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka persahabatan dengan dia tidak boleh dipercayai. Tidak diketahui bila dan di mana dia akan mengkhianati kita. Imam Al-Baqir rahimahullah ta'ala berkata, kata ayahnya Zainul Abidin berkata, dia akan menjual kamu dengan harga walaupun sesuap makanan, bahkan lebih kurang daripada itu pun dia akan menjual kamu. Orang belanja makan dia boleh buka habis rahsia gitu. Bahkan bukan kata sesuap makanan. Imam Al-Baqir tanya, sesuap makanan yang lebih kurang pada tu apa maksud dia? Bukan dia belanja, dia janji. Kerana janji nak belanja ya, dia nanti buka rahsia. Dia akan khianati kamu, dan kamu tak aman daripada dia. Tak tahu bila dan di mana saja dia boleh mengkhianati kamu kerana sesuatu kepentingan. Jangan berkawan dengan orang yang fasik. Habis maksud dia apa dia? Fasik ni bermakna orang yang mengekali melakukan dosa. Orang beriman, orang mukmin, bukan dia tak buat dosa. Kita kata mana nak pergi cari orang ni, dah. Orang yang mukmin bukan tak buat dosa, tapi satu dia tak bangga dengan dosa, dia tak melazimi dosa tu. Kalau dia buat dosa, dia akan taubat pada Allah. Kalau dia buat dosa, dia rasa bersalah dan dia takkan tangguh taubat. Nabi sebut, walaupun dalam sepotong hadis, walaupun 70 kali dalam satu hari kita buat dosa, 70 kali kita taubat. Sebab tu kena melazimi istighfar. Nabi istighfar dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Satu orang sahabat Nabi kata, aku tengok Nabi punya banyak dalam setiap majlis beristighfar. Kenapa dengan kita ni? Berapa hari dah berlalu kita tak beristighfar? Yang cakap ni dulu kan. Kadang kita rasa macam confident ya, istighfar. Kadang rasa macam panjang, bukan tak boleh Ustaz, saya ada satu orang dia kata, Ustaz saya ni nak istighfar tapi yang pendek-pendek ada tak? Yang paling pendek, short and sweet. Hari ni umat akhir zaman. Saya kata tak apa, janji istighfar. Apa ada istighfar yang pendek-pendek? Ada. Astaghfirullah, cukup? Boleh? Boleh. Rabbighfirli, cukup? Boleh ya? Boleh. Janji buat istiqamah dulu. Ni sekali dia pergi baca Sayyidul Istighfar, bagus kan? Sekali dia baca panjang, dua, tiga baris. Sekali tu semangat lah, lepas tu selamat. Sekali semangat, lepas tu selamat dah. Ambil yang mudah, kita amal dulu. Dan istiqamah dia akan tinggalkan kesan yang besar, lebih hebat pada karamah. Bila banyak, bila besar ni, kadang susah nak istiqamah. Apa yang boleh kita buat? Contoh, saya bagi contoh. Dalam satu hari kita nak berzikir, nak beristighfar, nak berselawat, tapi kita rasa tak ada masa. Kita boleh gabungkan dengan mudah, pagi 100 kali, petang 100 kali. Macam mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi salli ala nabiyil ummi Rabbighfirli. Masuk sekali 3-3. Ini dalam hadis, dan takut hadis yang sahih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Masuk dah tasbih tu. Lepas tu Rabbi salli ala nabiyil ummi, selawat. Rabbighfirli, istighfar. Complete set satu. Untuk orang muda, orang yang lemah-lemah macam saya ni lah kan, kita startnya, kita kata apa, start kit kan, pelan, 100 pagi, 100 petang kan. Kalau kita ambil panjang sangat, macam cerita tadi lah kan, dia tengok lama-lama main tang-tang letih balik kerja tu, dia nampak kelabu kan, nampak nak berat. Yang ni simple dia. Yang terbaik bukan habiskan zikir, tetapi duduk berzikir. Habiskan di zikir dapat pahala, tapi tak dapat kesan. Duduk berzikir, dia akan dapat kesan. Khususkan satu masa, disiplin jaga masa dia. Kalau kita kata 5:30 waktu berzikir, 5:30 duduk untuk berzikir. Khususkan tempat.
Saya balik kerja, saya singgah sembahyang asar kat tempat ni, lepas sembahyang asar saya duduk berzikir Ustaz. Boleh buat. Dalam safar dakwah saya baru ni, saya sampai di satu tempat belah Kelang sana no. Kawasan orang elit, orang-orang yang berjawatan tinggi, rumah besar-besar. Selalunya tempat ni masjid surau kosong. Tapi subhanallah, tempat tu saya tengok surau tu surau masjid. Surau dijadikan masjid, surau Jumaat dia panggil. Ajaib. Orang-orang tua ni lepas subuh mereka duduk baca Quran. Semayang duha ni ada grup orang tua semayang duha sampai 8 rakaat. Semayang witir bukan 1-2 orang. Lepas isyak tu ramai semayang. Ada orang yang datang dengan anak singgah di masjid tu semata-mata nak semayang duha dan baca Quran. Bawa dengan anak dia singgah di semayang duha baca Quran. Anak dia duduk main kisah kat situ. Lepas tu tolak pergi. Ada orang yang sibuk, tengok gaya dia, gaya orang sibuk, dia lepas semayang asar, dia duduk, dia akan baca Quran dan berzikir saat doa, menengah-nengah, dia pergi. Lebih kurang 9-10 hari kami duduk kawasan tu. Ubah, saya tengok, ajib. Tanya orang sibuk-sibuk juga. Tapi bila ada keprihatinan, kepentingan, boleh buat. Bila tak ada, tak boleh buat. Daripada grup pula orang-orang tua ni yang setiap hari mereka nanti pergi ziarah orang. Ziarah kawan tu, ziarah kawan ni sakit. Saya tengok lepas subuh ada 3-4 orang tua duduk bersembang bercakap. Tanya siapa? Tak, kawan kita main masjid ni tak main, sakit dengar kata pergi hospital nak pergi ziarah. Tak terjalin mahabbah lagu tu. Ada satu kes yang berlaku dah 3 hari meninggal, satu orang Islam pun tak main. Ada kes yang berlaku ahli masjid, dah berapa lama dia tak main masjid, satu ahli masjid pun tak pergi ziarah dia. Dia pun kecil hati, jauh hati. Sampailah kawan tu nak dekat arwah nak meninggal. Yang di masjid pula duk mengumpat, tengoklah dia ni dah senang dah, anak-anak lah ni dah besar. Masjid pun tak nampak, kesian no? Padahal kawan tu sakit. Dan kita memikirkan mahabbah kawan. Ahli masjid kita berkawan, ini satu perhubungan kawan. Masa sangat mencemburui kita. Baik tuan-tuan, sikit lagi persahabatan kerana tu kata Syekh rahimahullah ta'ala, jangan berkawan dengan orang ahli fasik. Tak banyak sikit dalam hadis yang sahih tadi kita cerita, kefasikan dia akan datang. Dia menghalalkan dosa dan haram. Alah, sikit-sikit tak apa benda ni, kalau kita nak ikut jalan betul mana nak hidup. Mula kita rasa salah, tapi lama-lama kita nanti rasa tak bersalah. Lama kelamaan kita nanti cerita dengan bangga kesalahan yang kita buat. Kita ada dalam situasi yang berbahaya. Semua mana boleh Ustaz, benda ni normal lah, manusia. Memang bahaya. Yang keempat, jangan berkawan dengan ahli bid'ah. Kenapa? Terkesan dengan bid'ahnya, akhirnya akan membuatkan kita menganggap benda itu baik. Benda yang tak ada dalam agama, kita terlibat dengan dia, bergaul bersama. Tapi faham bid'ah yang betul-betul bid'ah, dalil ulama-ulama yang berautoriti bagi kita benda ni bid'ah. Dan bid'ah ni bid'ah yang tak boleh dibuat, mungkarah, perlu ditinggalkan, jangan buat. Ziarah kubur bagus. Pergi ziarah untuk ingat maut. Ziarah balik. Yang duk pergi menari berlebih-lebih, pergi tangkap selfie. Ziarah kubur untuk ingat mati. Kalau kita buat pesta, kita macam mana kita nak ingat mati? Fazuruha. Nabi kata ziarah. Tak ingat mati, ingat hidup. Ingat nak makan pula ikut atas, mesti kena buat kena tempat lain. Fazuruha. Ada orang punya bela, walaupun fatwa dah keluar untuk tempat tu tak sepatutnya wujud. Tapak kaki konon-konon wali Allah sekian-sekian, buat majlis, dan orang pergi. Ada pula golongan sokong pula.
Tanya dia apa dalil, tak ada dalil apa pun. Tapi dah lama dah dia buat, takkan kita nak. Tuan, agama ni dia ada hujah dia. Jadi kerana tu kita kena memastikan benda betul. Kalau kita bergaul dengan ni, apa akan berlaku? Mula kita akan anggap baik, tak apalah kita lapang dada. Lama kelamaan kita akan tolong cari dalil untuk dia. Tak ada dalil, turun cari dalil. Tak ada dalam Quran dan hadis, pakai akal. Kita akan jadi pembantu tanpa kita sedar. Imam Ghazali beritahu ni, Sufi, Syafi'i. Lagi silap akhir bulan, saya pula kena pergi kan. Jadi fahami betul-betul. Manhaj Sufi ada ala sunnah, di atas sunnah. Sayyidut Taifah, Sayyidut Taifah, Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, usul kami adalah di atas Al-Quran dan sunnah. Tapi pernah fahamlah, dia ada, bila sebut perkataan ni, ada golongan yang terlampau sempit, ada golongan yang terlampau luah. Kita kena duduk tengah-tengah, mu'tadil. Ada golongan yang terlampau sempit sangat memahami sesuatu, ada golongan yang terlampau luah sangat. Kita kena berada di atas tengah. Tu masa tak mencukupi untuk terang perkara tersebut. Baik, yang terakhir kita akan tamat muzakarah pada hari ini.